Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat kehidupan sebagai manusia, nikmat makan minum, udara, nikmat kesihatan, nikmat keamanan dan nikmat dikurniakan kemudahan untuk mengerjakan amal ibadah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat dikurniakan, diangkat segala wabak dan bencana, dikurniakan kepada kita kemudahan dan kelonggaran khusus untuk menunaikan kefarduan, menunaikan solat fardu berjemaah, solat Jumaat, supaya manusia umat Islam kembali ke rumah Allah dan dengan iman dan taqwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan, akan dikurniakan kepada kita rahmat daripada langit dan juga keberkatan daripada langit dan bumi. InsyaAllah rakaman kali ini kita akan sama-sama bermuzakarah dan juga mengulang kaji tentang fiqh solat daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain karangan Imam Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani rahmatan wasi'ah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Ini merupakan kuliah takmir khusus untuk surau Asy-Syakirin Taman Legenda Suria dan juga kepada semua yang menonton. Sebelum ini kita telah berbincang lebih kurang pada 2 ataupun 3 kali lah, 2 ataupun 3 siri berkenaan dengan perbezaan perbuatan di dalam sembahyang antara lelaki dan wanita, dan juga khunsa. Khunsa ini mengikut hukum wanita lah. Perbezaan perbuatan di dalam sembahyang antara lelaki dan wanita secara ringkasnya lebih kepada berkaitan dengan keadaan tangan, kaki, tangan, siku dan juga kaki, paha, iaitu ketika qiyam, ketika rukuk dan sujud, di mana lelaki ni akan merenggangkan paha, akan ada sedikit paha akan dibuka semasa sujud, kaki ketika rukuk juga ada regangan, ada longgar lah. Manakala secara umumnya wanita ini akan rapat, tangan dirapatkan, siku dirapatkan, dua paha juga dirapatkan. Begitu juga dengan suara ketika lelaki ni akan baca bacaan dalam sembahyang, surah Al-Fatihah, baca surah dengan nyaring ketika waktu solat yang kita nyarikan, solat jihri seperti subuh, maghrib dan isyak. Manakala wanita akan
membaca dengan perlahan. Kalau ada lelaki mahram, yang lelaki ajnabi yang bukan mahram, yang jika wanita itu meninggikan suara atau membaca dengan agak nyaring lalu didengari oleh lelaki asing itu, maka wanita perempuan yang sembahyang juga akan perlahankan bacaannya, walaupun dalam sembahyang yang boleh dibaca kuat. Dalam menegur juga, lelaki akan menegur dalam beberapa keadaan. Dalam keadaan contohnya menegur ataupun mengingatkan imam, memberi izin, memperingati imam yang lupa, ataupun memberi amaran kepada amaran yang wajib lah, yang penting, seperti memberi amaran bahaya kepada orang buta dan lain-lain, dengan bertasbih, subhanallah, dengan niat tasbih. Tapi kalau di samping niat tasbih itu ada terniat juga mengingatkan, memberi faham, tidak mengapa. Tapi kalau niat bagi faham semata-mata, juga solat boleh batal. Maka subhanallah itu juga niat zikir dan juga memberi faham, ataupun niat zikir sahaja. Manakala wanita kalau hendak menegur, contohnya, maka dengan cara menepuk, bukan dengan meninggikan suara dengan zikir subhanallah. Maka pada kali ini kita akan masuk pada bab perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, iaitu sebanyak 11 perkara. Di dalam kitab ini disusun sebanyak 11 perkara. Membatalkan solat ini bermaksud sekiranya dilakukan dengan sengaja, aliman amidan, tahu dan sengaja, maka solat seseorang itu batal. Bila batal maknanya kena ulang balik, kena takbiratul ihram semula, yang sebelum itu tidak dikira. Dalam situasi, ketika kita menunaikan sembahyang ni, bukan semua situasi yang akan menyebabkan batal. Kalau tak sengaja mungkin tak batal, ataupun sengaja tapi tak tahu, dia mungkin tidak batal. Dan tengok juga keadaan-keadaannya, apakah 11 perkara ini. Sebab kita akan mengulang kaji bermuzakarah ini supaya kita tahu, supaya kita, kalaulah mungkin sebelum ini ada buat kesilapan, maknanya dalam keadaan tak tahu, maka selepas kita tahu, kita boleh perbaiki, elakkan risiko membatalkan sembahyang dengan kita mengulang kaji, mempelajari, bermuzakarah berkenaan dengan perkara-perkara membatalkan solat ini, sehingga kita dapat tingkatkan kecantikan, kita dapat cantikkan lagi solat kita, insya-Allah. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ialah bercakap dengan sengaja. Jadi di dalam sembahyang ini hanyalah zikir, bacaan-bacaan, munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh ada padanya perkataan-perkataan manusia. Seseorang yang bercakap dengan sengaja serta mengetahui dirinya sedang sembahyang dan menyedari bahawa bercakap-cakap ketika sembahyang haram, walaupun dengan beberapa huruf yang tidak memberi faham, atau satu huruf yang dipanjangkan sebutannya kerana dihukum sebagai dua huruf, adalah membatalkan sembahyangnya. Jadi bercakap ini maksudnya bukan kita mengeluarkan kalimah yang tidak ada di dalam bacaan-bacaan sembahyang selain daripada bahasa Arab. Kerana dalam sembahyang ini ada juga doa yang kita boleh baca yang hukumnya sunat, yang dia termasuk dalam zikir, seperti yang saya sebut tadi, untuk menegur subhanallah, walaupun pada tempat-tempat yang kita tidak baca zikir itu, tetapi ianya ada beberapa hukum lah, dibolehkan.
ataupun ada hukum yang memang perlu, seperti tegur imam. Imam duduk, imam tak cukup rakaat, terus tahiyat akhir. Rakaat ketiga, sembahyang 4 rakaat tapi dah tahiyat akhir, maka kita akan tegur dengan subhanallah. Itu bukannya bercakap, itu dengan zikir, dengan tasbih yang kita niatkan sebagai zikir. Tapi ini memang perkataan, memang huruf yang lain. Contohnya keluar satu huruf a, contohnya a ataupun ya. Kalau a tu dah walaupun satu huruf, tapi dia boleh memberi faham. Contohnya dalam sembahyang ada yang bertanya, anak bertanya, tapi menjawab dengan sengaja, sikit je, tak nak asyik bertanya je apa tu apa ini, ataupun boleh ke ya, boleh ke bah. Jadi jawab ataupun ya. Maka walaupun satu huruf, tetapi dengan sengaja, maka batal sembahyang. Ataupun itu tak beri faham, tak bagi faham apa pun kepada orang yang mendengar, tetapi oleh kerana ianya selain daripada bacaan zikir dalam sembahyang, maka ia akan membatalkan sembahyang. Kalau dalam antara contoh dalam kitab fiqh, dengan kalimah qi ini dalam bahasa Arab ada makna jaga, awas. Waqina azabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi walaupun satu huruf je, qaf baris bawah, tapi ia memberi makna. Ataupun kalau huruf tu dipanjangkan, panjangkan. Contoh seperti qi. Qi ni kalau dalam bahasa Arab fi'il amar, ada makna juga jaga-jaga, hati-hati, ditujukan pada perempuan. Tapi itu memang dua huruf lah. Ini memang satu huruf tapi dipanjangkan, maka dia dikira dua huruf. Dan dalam keadaan sengaja. Sengaja ni maksud dia tahu dia sembahyang, dan dia tahu bila bercakap ni membatalkan sembahyang dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya. Apakah rupa ataupun keadaan yang mana tak sengaja? Tak sengaja ni maksud dia terkeluar satu perkataan yang mana terkeluar itu dengan sebab-sebab lain lah, bukan bertujuan nak jawab, bukan dengan sengaja, tapi terkeluar juga, maka barulah dimaafkan, tak batal. Ataupun orang yang baru masuk Islam, ada kemungkinan dia tak tahu, jadi mungkin dia ingat nak jawab ataupun boleh untuk keluarkan satu perkataan, satu arahan ataupun jawapan dengan ringkas seperti ya, tu dah berapa huruf dah. Maka kalau tak sengaja dan memang tak tahulah, maka itu dimaafkan. Tapi orang-orang yang biasa, dalam keadaan biasa, maka solatnya akan jadi batal. Begitu juga dengan sengaja seseorang itu berdihem. Ini ada kait dengan perkara pertama, iaitu bercakap dengan sengaja juga. Yang tadi tu mengeluarkan huruf, satu huruf ataupun yang memberi faham, ataupun satu huruf yang panjang dikira dua huruf, memberi faham dan dalam keadaan sengaja. Itu situasi pertama. Situasi kedua, seseorang itu berdihem, sengaja berdihem. Atau menangis, atau mengerang, atau berhembus dengan mulut, atau hidung, tiup angin dengan hidung, atau batuk, atau bersin. Sekiranya nyata dua huruf atau satu huruf yang memberi faham, maka jawapannya apa? Batallah sembahyang. Jadi kita tengok satu-satu keadaan.
Contoh seperti berdehem. Berdehem ni mungkin ada sebahagian kita yang kita terlepas, kita terlupa berdehem ni membatalkan sembahyang. Jadi tengah-tengah sembahyang, tengah baca, rasa tak sedap, jadi kita akan maka sebenarnya berdehem itu boleh membatalkan sembahyang jika sengaja, amidan aliman, sengaja dan tahu. Jadi selepas ni bila kita dah tahu, tersampaikan pada orang lain, pada anak-anak kita, pada orang lain di bawah tanggungan kita, anak buah kita, pekerja kita, tentang masalah-masalah dalam sembahyang ni. Kalau kita boleh berbincang, kalau kita tahu ada orang yang berdehem dan mungkin dia tu tak tahu berdehem tu membatalkan sembahyang, maka boleh kita sampaikan. Tapi kalau tak sengaja, tiba-tiba dia terkeluar dengan sebab ni lah, kondisi badan terdehem, bukan berdehem, terdehem. Dia datang sendiri, dia keluar sendiri, maka tidak batal. Ataupun menangis. Menangis. Jadi menangis ni biasanya kalau berlaku dengan tidak sengaja, maka memang tidak membatalkan. Tetapi kalau sengaja ini memang dipanggil buat-buat menangis lah. Maka di dalam sembahyang, tidak, jika dalam sembahyang menangis, maknanya sehingga keluar huruf, sehingga ada keluar seolah-olah ada keluar perkataan. Samalah nanti menangis, mengerang orang seperti orang kesakitan, ataupun hembus dengan mulut, hembus dengan hidung, tapi sehingga keluar huruf. Kalau satu huruf tu keluar, walaupun keluar satu huruf tapi ada makna, boleh bagi faham. Macam saya sebut qi tadi, dia nak apa? Dia batuk tapi terkeluar satu huruf. Contohnya terkeluar perkataan qi itu contohnya, maka boleh batal sembahyang. Jadi bila menangis ni, kalau sekadar berlinangan air mata, menangis ataupun teresak-esak lah, dia keluar. Biasalah kalau menangis ni dengan ianya bukan kerana sengaja, ataupun memang tangisan itu terkawal lah, terkawal. Tidaklah sampai menangis seperti orang menangis di luar dengan ada rintihan, dengan ada bunyi. Jadi kalau menangis yang biasa itu, maka tidak membatalkan sembahyang. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini seorang yang hati lembut, awwah, selalu menangis. Maka oleh kerana itu Sayyidina Abu Bakar tidak menjadi imam yang tetap. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ialah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang paling utama, sehingga ketika baginda uzur sebelum baginda wafat, pernah Sayyidina Abu Bakar berada di hadapan Nabi mengimami solat. Tetapi apabila waktu yang lain, Sayyidina Abu Bakar sendiri tidak menjadi imam untuk membaca di dalam Al-Quran di dalam sembahyang, kerana Sayyidina Abu Bakar mudah menangis. Baik. Jadi semua ni batuk. Batuk ni pun sama juga. Ada tu macam berdehem lah. Berdehem ni kalau sengaja, macam nak bagi tekak tu clear lah. Ada macam kahak sikit. So bila nak baca tu nak bagi clear. Biasanya berlaku antaranya yang jadi imam lah. Yang jadi imam. Jadi bila baca tu macam tak berapa sedap, suara keluar lagi. Jadi berdehem. Maka kena berhati-hati jika dengan sengaja dan juga tahu, boleh membatalkan sembahyang. Melainkan ketika imam baca surah Al-Fatihah dan ada sekatan, lendiran di bahagian tekaknya, sehingga dia tak boleh nak baca, tak boleh keluarkan makhraj huruf surah Al-Fatihah itu, maka bolehlah berdehem itu untuk hilangkan sekatan itu. Tapi kalau untuk keadaan lain,
Seperti makmum ni baca sekadar dengar telinga je, ataupun ketika baca surah maka tidak dibolehkan. Batuk ni pun, batuk ni kan satu memang batuk yang memang tak boleh ditahan, memang berlaku, bukan sengaja, maka tidak bermasalah, tidak dimaafkan. Ataupun bersin pun samalah. Bersin ini kalau dia datang memang, kalau cuba tahan pun bolehlah tahan, tapi dia akan keluar juga. Cuma kalau bersin itu sehingga mengeluarkan bersin yang agak over lah, biasa, sehingga ada keluar perkataan pula, macam ada keluar sesuatu yang orang boleh faham, ataupun pendengar tu macam sebut benda je, macam sebut perkataan, maka kalau berlaku dengan sengaja, buat batuk, buat batuk, contohnya tengah semayang, tak nak bagi anak pegang, berdehem, tu masa berdehem dekat luar sembahyang pun, berdehem tu tanda tak bagilah. Maka berdehem tu tu dah berapa huruf dah? 2 huruf ataupun 3 huruf. Jika berlaku dengan sengaja, maka ia akan menyebabkan solat itu batal. Jadi semua perbuatan-perbuatan ni dia kait dengan sengaja, dan juga akan mengeluarkan huruf. Nyata keluar huruf tu, sama ada 2 huruf ataupun 1 saja tapi memberi faham. Jika berlaku secara terpaksa dan sedikit pada huruf, walaupun nyata daripadanya 2 huruf setiap kali dilakukan, adalah dimaafkan. Jadi macam saya sebut tadi, katakanlah bersin, memang sebahagian orang bersin dia macam ada keluar. Kalau bersin kita ni kalau kuat, memang macam dengar menyebut apa-apalah, hacem. Ada huruf tu di situ dalam bersin tu. Ataupun batuk ni pun dia keluar huruf. Biasanya keluar 2-3 lah kalau kita kira huruf, cuma mungkin tak bagi faham. Jadi jika berlaku tu terpaksa, tak sengaja lah, ataupun sedikit, sikit sangat, huruf tu 1 huruf saja, maka dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan jika keadaan itu dianggap banyak pada huruf dan nyata daripadanya 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham, kecuali keadaan itu merupakan penyakit yang sentiasa menimpanya, maka tidaklah batal sembahyangnya. Jadi ini bergantung kepada situasi ataupun keadaan seseorang juga. Mana ada sebahagian orang yang dia tak boleh sehingga asyik-asyik nak batuk. Dia memang sedang tak sedap lah tekak dia, tapi dia tak boleh nak membiasakan sampai jadi sengaja batuk. Ataupun setiap kali dia batuk ataupun bersin tu dah bunyi huruf tu dah keluar terlalu banyak sangat, dan dianggap banyak lah orang yang dengar tu, dah macam rupa sembahyang itu dah berlaku kerosakan, dah berlaku perubahan lah. Katakanlah seorang tu sembahyang pada rakaat yang pertama. Dalam rakaat pertama tu, bacaan yang wajib seperti takbiratul ihram, surah Al-Fatihah yang wajib dibaca, tapi dalam rakaat itu dia banyak, contohnya banyak bersin ataupun banyak batuk, bukan dalam keadaan dia sakit. Kalau dah memang sakit itu tak dimaafkan lah. Tapi ini memang dia seolah-olah sengaja lah, seolah-olah sengaja. Memang ada berlaku pun. Kalau terutamanya berdehem ni lah, berdehem ni kalau dia biasanya tak sengaja tapi tahu dia membatalkan sembahyang, ataupun seorang tu dia orang-orang biasanya orang tak tahulah, tak tahu. Ingatkan berdehem tu sama macam hukum bersin yang tak sengaja.
ataupun bersin ni memang tak sengaja biasanya, ataupun batuk yang tak sengaja. Tapi kalau buat batuk ataupun berdehem yang biasa tu, maka kita tengok keadaan. Kalau dah nampak banyak sangat, banyak tu nampak sehingga mengatasi rupa sembahyang. Rakaat pertama tu saya sebut tadi, sehingga bersin itu ataupun batuk tu dah terlalu banyak, lebih banyak daripada bacaan wajib tadi. Jumlah masa batuk tu dengan surah Al-Fatihah tu dah sama banyak ataupun lebih banyak lagi batuk. Maka boleh membatalkan sembahyang. Kecuali ada penyakit lah. Memang mungkin ada orang yang bukanlah penyakit, waktu dia satu hari tu dia memang sesama bersin. Jadi walaupun nampak rupa bersin tu mengatasi rupa ataupun mengatasi bacaan-bacaan dalam sembahyang, maknanya kalau orang tak nampak dia tengah sembahyang, orang ingatkan dia tengah buat perbuatan apa, tak sembahyang lah. Bersin ataupun batuk tu banyak. Tapi kalau dah memang sakit, dah memang sedang batuk, maka dimaafkan, tak batal sembahyangnya. Tapi kalau sengaja batuk ataupun sengaja berdehem, maka kena berhati-hati. Dia akan membatalkan sembahyang jika keluar satu huruf ataupun lebih. Satu huruf yang memberi faham ataupun lebih. Jadi kesimpulannya, bercakap-cakap di dalam sembahyang, bukan bercakap-cakap lah, bercakap saja. Berborak-borak ni tak berlaku lah. Bercakap dalam sembahyang dengan sengaja membatalkan sembahyang, kerana sembahyang adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan-bacaan yang kita Al-Quran yang dibacakan, zikir yang diwajibkan kita, yang disunatkan kita membacanya. Selain daripada itu, daripada perkataan manusia, maka tidak dibenarkan. Jadi seseorang yang terkeluar perkataan secara sengaja, mengeluarkan ayat perkataan secara sengaja, walaupun hanya satu huruf, kalau orang Arab tu dengan qi tu pun dah membatalkan sembahyang, jaga-jaga. Ataupun lebih bercakap. Kalau zaman budak-budak dulu memang kalau sampaikan kacau kawan ataupun borak-borak dalam saf, itu tak dikira sembahyang lah. Tak dikira sembahyang. Sebab itu dalam masalah saf, contohnya sekarang ni kita oleh kerana ada keuzuran, tapi kita doa-doa mudah-mudahan pulih dan kita boleh rapat saf balik. Kalau sebelum ni dalam keadaan saf itu rapat, memang kalau ada di kalangan yang dalam saf itu budak, ataupun ialah budak lah biasanya, yang memang mungkin dia ada menanggung najis, tak sunat lagi, ataupun dia memang tak sembahyang. Contohnya berborak, masa kecil-kecil dulu dah pergi dah sembahyang, tapi dia sempat kacau cuik kawan ataupun sempat pesan, maka itu tak dikira sembahyang lah. Itu tak dikira sembahyang. Maka dengan sebab itu dia boleh memutuskan saf. Sebab dia budak tak sembahyang. Sebab tu nak masuk dalam saf dewasa, seseorang tu dia paling-paling seorang budak itu dia dah berkhatan, mumayyiz dan berkhatan, dan dia tu sembahyang. Maknanya dia ambil wudu, dia istinja, ambil wudu, pakaian dia bersih, dan dia tu sembahyang. Sembahyang maknanya dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, dan dia menyempurnakan sekurang-kurang sembahyang yang sah, sembahyang yang sah. Jadi beberapa perbuatan ini kita boleh ambil maklum lah. Contohnya seperti berdehem. Berdehem ini mungkin kita sebenarnya tak ada keperluan pun untuk berdehem. Macam tu. Sebab apa? Sebab kita masih lagi boleh keluarkan suara, ataupun kita masih lagi boleh membaca.
Tapi oleh kerana mungkin menjadi tabiat, nak tekak tu kadang-kadang gatal, ataupun tak gatal pun, saja je nak bagi ada benda lalu, dirham tu lalu, maka perbuatan sebegini boleh membatalkan sembahyang jika kita buat dengan sengaja dan tahu. Jadi selepas kita mengetahuinya, maka kita kena jagalah. Ataupun seperti yang lain, mengerang, hembus. Hembus ni pun sama juga. Hembus hidung. Tapi kalau orang yang selsema dah memang itu keadaannya, itu sakitnya, maka tidak mengapa, tak batal sembahyang. Kadang-kadang kalau hingus tu, kalau pandai untuk buang, contoh hingus, pandai ni maksud saya jangan sampai batalkan sembahyang lah, jangan sampai pergerakan lebih. Nanti kita akan masuk pada perkara yang kedua yang membatalkan sembahyang, itu perbuatan pergerakan yang banyak. Jadi kalau pandai ataupun boleh buat sampai jangan berturut-turut 3 pergerakan yang besar, maka boleh buanglah hingus tu. Kalau tak, mungkin tak ada sapu tangan. Jadi hingus tu bila keluar, bila ditarik, dia akan mengeluarkan bunyi lah. Bunyi. Tapi oleh kerana memang uzur, maka dimaafkan. Penyakit. Memang ada penyakit yang mana mungkin ada seseorang yang dia ada penyakit, mungkin sakit saraf. Sakit saraf di mana kalau sampai dekat bila sakit tu sampai, mungkin dia akan mengeluarkan suara, yang mana suara ni akan keluar huruf, sama ada 2 huruf ke atas ataupun 1 huruf tapi orang boleh faham. Jadi walaupun berlaku ini, orang yang ada uzur ni, contoh orang sakit saraf tu, dia akan tiba terkeluar je bunyi. Kadang yang lebih lagi nanti kita akan bincangkan pergerakan lah. Memang ada orang yang dia sakit saraf, maka setiap beberapa saat ataupun minit badan dia akan bergerak dengan sendirinya. Jadi walaupun perbuatan itu lebih pergerakan yang besar, lebih 3 kali berturut-turut, ataupun kalau dia kena pada bahagian kepala lah, bahagian mulut, akan terkeluar suara ataupun huruf yang lebih daripada 2 atau lebih, ataupun memberi faham, maka walaupun berlaku banyak kali pun dia dimaafkan untuknya, dimaafkan. Tapi kalau untuk orang biasa, orang normal ni, kalau sengaja, contohnya hembus tiba-tiba terkeluar suara, terkeluar bunyi, maka boleh membatalkan sembahyang. Baik, mungkin setakat itu saja. Baru perkara yang pertama lah, iaitu perkara-perkara di antara perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ialah bercakap dengan sengaja. InsyaAllah pada rakaman akan datang kita akan masuk pada perkara yang kedua, iaitu melakukan perbuatan ataupun pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.